أخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا ورحمتك وعلمنا صراط رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا. قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا به في الدارين. Sekarang. Yang ke-28, alla turfa'al yadani ila quddama raf'an 'inda takbiri. Yang ke-28 sunatnya alla turfa'al yadani, bahawa tiada diangkat akan dua tangan ila quddama, ke depan, raf'an, ketika akad, 'inda takbiri, di sisi takbir. Yang ke-28 tu dia katanya alla turfa'a, bahawa tiada diakatkan dua tangan ila quddama, ke depan, raf'an, ketika akad, 'inda takbiri, di sisi takbir. Jadi ketika takbir, akad tangan ketika takbir, jangan akad ke depan. Jadi masalahnya akad tangan tu satu sunat. Akad tangan seperti kata kemarinnya ialah akad tangan tu adalah satu sunat, bersertakan akad tangan dengan mulai takbiratul ihram itu satu sunat pula. Maka yang 28 ni satu sunat yang lain pula. Jadi maksud dengan maksud dengan katanya alla turfa'a, bahawa tidak akad tangan ke depan ketika takbir itu, takbiratul ihram itu, bahwasanya jangan tangan kita tu jadi ke depan daripada belikat, daripada bahu. Kita tengok satu lagi 29. Alla turadda ilal mankibaini, bahawa tiada dibelakangkan akan dua tangan ilal mankibaini, kepada dua bahu. Jadi maksud daripada 28 dan 29 tu maksudnya sunatnya kita akad tangan tu jadi tapak tangan kita tu jangan jadi ke depan, jangan jadi ke belakang daripada bahu. Maksud 28 tu jadi kita akad tangan tu jangan depan gini, mana dengan bahu tu jadi tangan kita jadi ke depan. Maksudnya begini, kalau dia jangan, kalau 29 tu mana jangan belakang gini. Jangan belakang lebih daripada bahu, jangan depan pada bahu. Yang 28 tu, yang 28 maksudnya akad tangan tu memang sunat, tetapi jangan tangan tu jadi ke depan. Maksud dengan 29 tu akad tangan juga, tetapi jangan terbelakang sehingga lepas daripada dua bahu. Jadi maknanya yang naknya bagi sama dengan dua bahu. Jadi akad tangan kita tu jadi sama dengan dua bahu. Jangan belakang. Tu jangan belakang tu katanya alla turadda ilal mankibaini. Patu 28 tu maknanya alla turfa'al yadan ila quddam, maknanya jangan sekadar begini, tak hasil sunat. Jadi yang sunatnya nak jadi sama. Jadi sama dengan bahu. Itu maksudnya. Jadi maknanya kalau kita akad tangan tu, tangan kita jadi depan pada bahu, maka itu tak hasil sunat. Kalau ke belakang telajak lepas pada bahu pun, sampai ke belakang tu pun tak sunat juga.
Jadi maksudnya sunat tu ialah kita akad tangan tu, tangan kita tu sama dengan dua bahu. Itulah maksudnya. Yang ke-30-nya an yajharal imamu bitakbiri. Ini sunat untuk imam. An yajhara, menyaring oleh imam bitakbiri, dengan ucapan takbir. Dikarenakan takbir di sini semua takbir, takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Jadi disunatkan bagi orang yang jadi imam itu nyaringkan suaranya ketika dia mengucap takbir, takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Takbir intiqalat itu ialah takbir berpindah daripada satu perbuatan kepada satu perbuatan. Tak kiralah semayang tu semayang malam ke atau semayang waktu siang, sama saja. Mana semayang semayang seperti semayang zuhur atau semayang seperti semayang maghrib, ialah baca nyaring, baca perlahan, maka sama. Ketika dia takbir untuk takbiratul ihram atau takbir berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun, maka sunat bagi imam itu nyaringkan suara dengan takbir itu. Jadi maknanya takbiratul ihram tu wajib. Ucapan takbiratul ihram tu wajib, nyaringkan suara oleh imam tu adalah sunat. Kemudian takbir apabila selepas pada dia baca surah atau selepas pada dia baca Fatihah, dia nak rukuk, maka sunat bagi dia mengucap takbir. Itu sunat lain. Sunat mengucap takbir itu tak kira imam atau makmum. Tetapi nisbah bagi imam tu sunat apabila dia takbir itu menyaringkan suara sehingga makmum di belakang tu dengar. Maka itulah, jadi maknanya nyaringkan suara pada ketika takbir, sama saja takbiratul ihram dan takbir intiqalat adalah disunat bagi orang yang jadi imam. Adapun kalau kita jadi makmum, artinya kita sembahyang seorang diri, maka takbir, kesemua takbir itu tak kira takbiratul ihram dan takbir intiqalat itu tidak disunatkan nyaring. Hanya disunatkan nyaring itu untuk imam saja. Malaikat satu lagi, apa dia? Mubalik. Malaikat satu laginya ialah mubalik. Jadi maknanya kalau tak ada mubalik, maknanya yang sunat menyaringkan suara takbir itu ialah imam seorang sajalah. Yang lain itu makruh menyaringkan dengan takbir dia. Lebih-lebih laginya kalau makmum itu lebih makruh daripada orang sembahyang seorang diri menyaringkan suara takbir. Lagi pulanya boleh jadi nak bawa kepada jadi keliru yang lain dengan suara imam. Sebab tu di sini kita, kalau kita jadi makmum, janganlah kita takbiratul ihram atau kita takbir intiqalat tu jangan nyaringkan suara. Sebab setengah-setengah makmum tu dia tak nampak imam. Dia dengar suara saja. Tiba-tiba dia takbiratul ihram, dia masuk sembahyang, dia takbiratul ihram nyaringkan suara, jadi setengah makmum tu terkeliru. Suara takbir imam ke suara yang lain. Sebab itulah jadi apa dia? Sunat nyaringkan suara takbir tu untuk imam saja. Itu maksud dengan yang ke-30. Seterusnya yang ke-31, at-tawassut, menengahi artinya sederhana, bainal maddi wal qasri fit takbir. Sederhana, pertengahan, sederhana bainal maddi, di antara mad panjang,
wal qasri dan pendek fit takbiri. Jadi mat di mana pada lafaz Allah. Jadi Allahu, Allahu jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Maknanya pendek tu pendek tetapi sampai 2 harakat. Maknanya jadi kita ambil sederhanalah, jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Jadi suara kita ketika Allahu itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jadi kita ambil pertengahan, tak pendek, tak panjang. Itu yang sunatnya. Yang matnya di situlah. Adapun yang lain tidak ada. Pada lafaz Allah. Bainal maddi di antara mad pada lafaz Allah. Pada lafaz Allah. Lafaz Allah tu dalam kitab dia panggil lafaz jalalah. Lafaz Allah ialah lafaz jalalah. Maka di situ jangan kita panjang sangat, jangan kita pendek sangat. Jadi kita ambil yang sederhana. Itu sunat. Yang ke-32-nya antakunal yadani maksyufatan. Antakunal yadani bahwa adalah 2 tangan itu, dikandaki 2 tangan di sini ialah 2 tapak tangan. bukan semua tangan. Bukan maksud yadan 2 tangan tu mulai daripada bahu sampai ke hujung jari, itu bukan maksudnya begitu. Bahkan maksud dengan 2 tangan ialah tapak tangan. Dimaksud dengan tapak tangan di sini mulai di sini. Daripada pergelangan sampai jari. Itu dikandaki al-yadan di sini ialah tapak tangan, tapi bukan tapak betul-betul mulai di sini. Mulai daripada pergelangan sampai hujung jari. Itu dikandaki dengan al-yadan di sini. Antakunal yadan bahwa adalah 2 tangan, jadi mulai daripada 2 pergelangan sampai ke hujung jari. Maksyufatan dibukakan. Maksyufatan dibukakan. Maknanya kalau pakai sarung tangan tu tak sunat dah. Dibuka tu maknanya jangan ditutup. Jangan duduk dalam kain kemasan, jangan duduk dalam balutan atau jangan duduk dalam sarung tangan tu tak sunat. Sekiranya kalau musim sejuk masalah. Musim sejuk biasanya orang pakai sarung tangan. Musim sejuk pada kat tanah Arab yang ada sejuk, kat Eropah tu biasanya kalau sejuk tu orang pakai sarung tangan. Sekiranya kalau tak begitu sejuk sangat, maka sunatnya kita buangkan sarung tangan supaya tangan kita tu terbuka. Tetapi kalau sejuk tak boleh tahan tu membawa kepada hilang khusyuk, maka tak mengapalah kita nak pakai sarung tangan. Itulah maksudnya. Maksyufah tu mana jangan ditutupkan, jangan dilindungkan seperti pakai sarung tangan. Jadi pendek katanya tapak tangan tu nak cakap macam mana? Telanjang lah. Kita telanjangkan akan tapak tangan. Mulai daripada pergelangan tu sampai ke hujung jari. Biasanya kalau orang lelaki tu dia pakai baju tangan panjang, dah elok lah. Jadi maknanya jangan dilindungkan dengan umpama kain ke masalah atau dengan sarung tangan ke dan sebagainya. Tapak tangan mulai daripada pergelangan sunat dibukakan. Itu yang maksud. Malaikat musim sejuk, kalau kita tak pakai sarung tangan tu sehingga mengkurangkan khusyuk, artinya tidak khusyuk dengan sebab sejuknya,
maka tak mengapalah, tak jadi makruh kalau kita pakai sarung tangan. Begitulah. Itu yang ke-32. Seterusnya 33, antakuna ila jihatil ka'bati. Antakuna, bahawa adalah dua tangan, ini dua tapak tangan itu, antakuna, bahawa adalah ia dua tapak tangan tu ila jihatil ka'bati, yani menghadapi kepada jihad Kaabah, yakni jihad kiblat. Jihad Kaabah yakni jihad kiblat. Jadi tapak tangan kita tu ketika kita akad takbir tu mesti menghadap kepada kiblat. Jadi bukan maksudnya kalau begini tak hasil sunat lah. Kalau begini khilaful aula. Kita takbir tu betul, tapak tangan kita betul tu khilaful aula. Mesti tapak tangan kita tu menghadap ke jihad kiblat, ke arah kiblat. Jadi maknanya buka begitu. Itu yang ke-33. Ini semuanya cara akad tangan. Yang ke-34, tafriju asabi'il yadaini. Merenggang jari-jari dua tangan. Merenggangkan jari-jari dua tangan. Mana jari kita tu ketika kita akad tangan untuk nak takbir tu jangan rapat. Jangan rapat. Tapi jangan terlalu luas. Jangan rapat, jangan terlalu luas. Jadi maknanya kalau rapat begini pun khilaful aula. Kalau rapat begini khilaful aula, mesti jangan, kalau buka luas begini pun khilaful aula juga. Yang nak sunatnya jangan kita rapat, jangan terlalu buka luas. Itu maksudnya merenggangkan, mana bagi ada celah-celah di antara jari-jari dua belah tangan tu, kiri kanan tu bagi ada celah-celah dia. Jangan terlalu rapat, jangan rapat, jangan terlalu buka. Jadi maknanya antara itulah semacam mana kata apa dia, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik kerjaannya ialah yang sederhananya. Jadi ketika kita akad tu tapak tangan kita dihadapi kepada kiblat, lagi pula jari itu jangan rapat tapi jangan buka sangat. Begitu. Yang ke yang ke-24 tu ia katanya sunat yang lain pulaknya ialah tafriju, merenggang bagi ada ruang, jangan rapat, asabi'il yadaini, anak-anak jari dua tangan. Yang ke-35, an yakuna tafriju wasatan. Ini sunat lain pula. Tafrij, merenggangkan akan jari-jari itu sederhana. Wasatan, sederhana. Dengan maknanya semata-mata kita, jadi apa perbeza di antara 34 dengan 35? Jadi yang 34 tu sunat jangan rapat. Sunat bahawa jangan rapat, sunat kita merenggangkan. Tetapi yang ke-35 tu sederhana kan akan buka jari. Itu sunat yang lain pula. Yang ke-36, an yuhadhiya bi ibhamihi syahmata udhunaihi. An yuhadhiya, bahawa membetulkan, sama tinggi sama rendah. An yuhadhiya, bahawa membetuli bi ibhamaihi, dengan dua ibu tangannya. Syahmata udhunaihi. Syahmata, apa ya bahasa Melayu panggil di sini? Di sini tepat lembut. Tu di sini panggil syahmah. Yang sebelah bawah cuping ya. Yang sebelah atas ni panggil apa? Bukan semua ni. Bukan maksud syahmah tu semua ni.
Bukan di sini saja tempat orang perempuan cucuk suban. Di sini saja. Itu maksud dengan syahmah. Yang lembut yang ada kat bawah. Itu syahmah. An yuhadhiya bahum betuli bi ibhamaihi dengan ibu jarinya, dengan hujung. Jadi dengan hujung ibu jarinya, syah. Dia kalau cuping tu rasanya semua telinga ni. Yang semua ni dalam telinga. Kalau itu betul. Yang semua ni dalam telinga maknanya sini cuping. Tapi maksudnya syahmah tu di sini aja. Di sini. Maknanya ibu jari kita tu, hujung ibu jari kita tu sama dengan cuping telinga. Sama dikandaki Tuhan dia membetuli artinya samakan akan ibu tangan anak cuping telinga. Panggil begitu. anak cuping telinga. Kalau semuanya cuping kan. Ni anak cuping telinga. Kata daun telinga pun katalah. Antuhadhiya betul tu mana jangan tinggi pada dia, jangan rendah pada dia. Itu maksud dengan tuhadhiya. Jangan tinggi pada dia, jangan rendah pada dia. Ibu tangan tu jangan rendah pada syahmah, jangan tinggi. Jangan terlalu tinggi pada dia. Jadi dia dia maksudnya begini. Macam lagi akan datang 40. Kita baca bagi habis dulu, kita tengok sambantara yang rakam 40 tu. Antuhadhiya bikaffaihi mankibaihi, bahawa membetulikan dua tapak tangan dengan dua bahu. Jadi maknanya bukanya, buka tu kena sama dengan bahu kita. Jadi buka dia yang begini, itu kena sama dengan bahu. Tinggi rendah dia agak katanya ibu tangan tu sambung dengan syahmah tadi. Jadi bukan suruh beginilah. Bukan disuruhkan begini, bukan sama tu, bukan suruh kita letakkan ibu jari kat anak dia tu. Anak cuping telinga tu bukan begitu. Sama tu mana jangan tinggi, jangan rendah pada dia. Mana kalau kita buat begini, jadi rendah. Tetapi jaraknya dah sama dengan bahu, sama luas dengan bahu. Tu mana yang 40 lagi akan datang tu maknanya buka dianya bagi sama luas dengan bahu. Lepas tu tinggi rendah dia agak dengan telinga. Nanti kita hurai balik. Yang ke-37 antuhadhiya biru'usil asabi'i a'la udhunaihi, bahawa membetuli akan ru'us mana hujung-hujung hujung-hujung jari a'la udhunai, sebelah atas bagi dua telinga. An yuhadhiya, bahawa membetuli biru'usil asabi'i, dengan hujung atau dengan kepala anak jari, makna tepat kuku ni lah. Tepat kuku ni, hujung sebelah atas tu a'la udhunaihi, ni sebelah atas. Ni a'la udhunaihi, sebelah atas daripada bagi dua telinganya. Di sini. Dia hujung jari itu mengikut biasanya lebih kurangnya begitulah. Tapi tak mesti kita buatnya menjadi sama. Bukan begitu. Tapi dia nak cerita macam mana, sebabnya apa biasanya lebih kurangnya telinga kita tu apabila ibu tangan kita letak kat bawah bagi sama dengan anak anak cuping telinga, maka jari itu akan dia sama dengan sebelah atas bagi telinga, lebih kurang begitulah.
Yang ke-38 an takunal asabi'u, bahwa adalah jari-jari itu munhanian. Apa dia munhanian? Bongkok. Maknanya cenderung ke depan, sengit ke depan sedikit. Maknanya jangan kita betul begini. Jangan kita betul begitu, maka jadi bengkok sikit. Munhanian tu jadi bengkok sikit. Tu jari kita tu jangan betul betul jadi teritnya begini, tu jangan. Bahkan munhanian munhanian tu maknanya jangan kita betul beginilah, bahkan kita bongkok sikit. Bongkok sikit jari kita. Itu maknanya munhanian, bahwa adalah jari-jarinya, jari-jari itu munhanian. Condong, ya. Condong ke depan, ke jihad kiblat. Munhanian bercondong, condong kepada jihad kiblat. Ya. Jadi kalau tengok gambar tu gitulah. Kita jadi kalau sebelah kiblat tu jadi kita nampak jadi condong sikit. Jadi macam anak bulan. Jadi macam anak bulan. Yang ke-39 an takunal asabi'u mansyuratan, bahwa adalah jari-jari itu diunjurkan. Dia tak tahu dia terima macam mana sana. Maknanya maksudnya mansyurah tu jangan kita kita cekap gini. Jadi maknanya dia memanglah kalau nak munhanian dia kena betulnya begini. Tapi mansyuratan tu maksud jangan buat begini. Jangan kita cekap. Itu digenggamnya. Jangan kita genggamkan akan jari. Mesti dibukakan betul naik, tetapi jangan betul sangat. Bahkan nak jadi condong sikit-sikit. Macam rupa apa dia? Anak bulan. Ya betul. Yang ke-40 antuhadhiya bikaffaihi, bahwa betul samu akan dua tapak tangannya, mengkibaihi akan dua bahunya. Jadi dia itulah yang kita yang ke-40 inilah yang kita boleh ambil dengan boleh kita banding dengan yang 36 tadi. Jadi maknanya yang ke-36 tadi tu bahawanya ibu tangan tu sama dengan anak cuping telinga. Maknanya tinggi rendah dia. Jadi maknanya 36 dengan 37 tu kalau nak cakap mudahnya ialah tinggi rendah dia. Tapak tangan kita nak tinggi sakak mana, nak rendah sakak mana tinggi rendah dia ialah apa dia? Jangan tinggi daripada telinga lah. Mudah katanya ibu tangan tu bawah pada telinga. Itu ibu tangan tu agak katanya hujung ibu tangan kita di bawah anak cuping telinga. Jadi kalau kita letak dekatnya, lebih kurangnya begitulah. Lepas tu jari kita condong sikit. Itu rupanya begitu. Tetapi buka dia kiri kanan tu mesti kena sama dengan dua-dua bahu. Jadi maknanya tinggi rendah dia kita ukur dengan telinga. Tinggi rendah tapak tangan tu di akad tu jadi kira dengan telinga. Lepas tu buka dianya rupa bukanya begini kira dengan bahu. Kemudian dia yang awal-awal kita baca tadi apa dia? Alla turfa'al yadan ila qudam raf'an alla turadda ila al-kaffaini, maknanya dia kena betul kalau jangan bersama dengan dia banyak ukuran dia tinggi rendah
kira dengan telinga. Luah dia kira dengan bahu. Ha. Luah dia kira dengan bahu. Patut nak jangan ke depan, jangan ke belakang. Jadi kena sama. Kena sama dengan bahu. Itu cara yang paling yang betulnya pada ketika kita akad tangan. Jadi kita akad tangan tu satunya sunat satunya ialah berserta dengan mulai takbiratul ihram. Yang keduanya tinggi rendah dia ukurannya di telinga. Buka dia luah katak luah tu kira dengan sama dengan bahu. Kemudian depan belakang tu agak katanya sama dengan bahu juga. Jangan sebelah depan jadi ke depan pada bahu, jangan terlajak lepas belakang daripada bahu. Itulah cara dianya. Kemudiannya tapak tangan tu mesti dibukakan, jangan kita pakai umpama sarung tangan. Dia orang perempuan pun sama juga, tetapi kalau pakai telekung itulah susah nak buat. Telekung macam orang Melayu pakai tu susah nak buat. Sebab nak buka jadi sama dengan bahu tu tak boleh. Tapi kalau pakai baju tak pakai telekung, pakai baju biasa tu yang menutup tiang aurat semuanya, itu senanglah kita nak buat begini. Itu buat sekadar boleh lah. Yang pakai telekung tu tangan duduk sebelah dalam, itu tak mengapa. Dia cara pakaian orang kitanya, orang Melayu kitanya begitu. Jadi tangan tu, tapak tangan tu pun duduk sebelah dalam. Lagi pulanya kita nak akad jadi tinggi sama dengan telinga pun tak boleh. Buatlah sekadar bolehnya. Sekiranya kalau boleh buat ke semua, kita buat ke semua. Itulah. Di semuanya masalah sunat ni kita cakap tentang katanya kalau mampu buat ke semuanya disunatlah. Tetapi kalau tak mampu buat sekadar mampu. Begitulah. Yang ke-41 ini dia sama dengan dulu. Apa dia? Mulai berserta dengan mulai takbiratul ihram, mulai akad tangan. Yang telah lepas tu mulai akad tangan berserta dengan mulai ucap takbiratul ihram. Kemudian selesaikan daripada akad tangan tu bila pula? Ayun hiya, bahawa selesaikan raf'al yadaini akan akad dua tangan ma'a akhirit takbiri, serta akhir takbir. Jadi maknanya sudah kita sebut roh, akad tangan tu pun dah selesai. Dah turun ke bawah. Dah turun ke bawah. Tetapi dia turun ke bawah tu turun turun betul ke, itu tengok lagi akan datang. Jadi itu dia ada khilaf seperti lagi akan datang dia sebut. Setengah dia apabila selepas pada kita takbiratul ihram, selepas pada takbiratul ihram tu apabila selesai, setengah tu dia katanya apabila selesai akbar, tangan turun ke sini tu. Setengah kata itu lagi akan datang. Tapi setengah tu dia kata turun betul dulu. Turun betul dulu, kemudian akad balik. Itu dia ada khilaf dua kaul. Dalam mazhab Syafi'i itu ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf. Setengah katanya apabila kita akad tangan tu akhirnya di mana? Akhir turun ke sini. Setengah kata akhir itu turun ke bawah. Selepas pada turun ke bawah, maka naik balik. Itu ada dua
dua khilaf. Ada khilaf dua kaul di situ. Masa akhir tu. Tapi ala kulli hal pendek katanya mulai akad tangan berserta dengan mulai takbir, selesai akad tangan berserta dengan selesai takbir. Jadi maknanya kalau kita ambil mengikut kaum yang katanya tangan tu kalau katanya tangan tu selepas pada akad, jadi tangan kita kat bawah, apabila Allah, tangan kita mulai naik. Jadi Allahu Akbar. Jadi apabila sebut roh, tangan kita dah sampai ke sini. Kalau katanya tangan terus ke sini, setengah katanya, jadi Akbar, turun ke bawah gini. Jadi tak lama sangatlah kita akad tangan. Jadi tangan kita ke bawah. Kalau mengikut kaum yang kedua, katanya tangan kembali kepada asal, mana kita duduk ke bawah. Allahu Akbar. Begitu. Itulah cara dianya. Bukan katanya kita duduk, kita letak tangan tu apabila selepas pada kita takbir tu barulah kita akad turun, kita lepas turun tu, bukan dia. Bukan katanya Allahu Akbar, apabila sebut roh tangan kita masih duduk begini lagi, itu bukan tak kena cara dia. Jadi dekat-dekat nak sudah akbar tu tangan dah mulai turun. Tangan dah mulai turun. Itu maksud katanya. Jadi nak mulai akad tangan tu bila apabila kita mulai takbir. Selesai daripada akad tangan, mana tangan dah sampai ke tempat dia apabila hujung takbirnya. Begitulah. Jadi akhir bagi takbir tu ialah ra pada akbar. Dikarenakan akhir ialah sebutan ra pada akbar. Seterusnya 42 alla tunfadah al yadani yaminan wala shimalan indal faraghi minhu. Alla tunfadah. Ini 34, 32 ni mengikut yang kata kita turun tangan tu turun ke paha dulu. Dia kitab ni dia mengikut kita turun tu turun ke bawah dulu. Jadi turun ke bawah betul dulu, kemudian akad balik. Jadi maksud dengan 34 tu apabila turun tu, jangan kita jadi tangan kita jadi bergerak beginilah. Jadi mana kita turun tu diam gitu. Jadi jangan beri jadi macam kita lepas tali. Tali duduk sebelah atas, kita lepas turun tu, apabila turun tu dia jadi berayun gitu. Jadi bergerak begitu, tu jangan jadi begitu. Sebelah kanan baik, sebelah kiri baik. Jadi maknanya kira dengan yang 43 pun irsadul yadaini, melepaskan dua tangan bihuduin, dengan tenang. Dengan secara tenang, maknanya jangan lepas terus begitu. Jadi maknanya kita turunkan tangan sedikit gitu. Slow ya. Bihuduin, dengan cara slow-slownya. Jadi kita turun tu, kalau nak turun ke bawah, turunlah. Kalau nak turun ke dada, ke bawah dada, mengikut setengahnya bolehlah. Jadi turun tu yang ke-32 tu maknanya turun tu jangan lepas begitu. Lepas jadi begitu, itu jangan. Lagi pulanya ketika turun tu jangan kita lepas macam benda jatuh. Jadi begitu jangan. Jangan jadi cepat tu. Jadi maknanya perlahan turun, slow begitu. Tapi tengok keadaan lah. Agak katanya selesai takbir, selesai tangan kita sampai ke bawah.
Begitu ya. 42 alla tunfadha, bahawa jangan bahawa tiada digerakkan digerak-gerak dua tangan yaminan wala shimalan, sebelah kanan atau sebelah kiri, indal faraghi, ketika selesai, minhu minat takbir, ketika selesai daripada takbir. Jangan kita lepas tu, jangan jadi biasanya yang selalu perhatinya masa takbir daripada ketika dia akad tangan, dia bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Itu banyak dia perhatinya. Dia lepas turun tu sebab ketika i'tidal dia lepas tangan turun ke bawah. Maka setengah orang tu dia tak mengamati di situ. Apabila lepas tangan, masa sama juga tu pada masa i'tidal tu, jangan kita gerakkan tangan tu. Apabila kita angkat tangan gitu, sami Allahu liman hamidah, lepas pun jangan turun tu dengan cara cepat pun jangan. Jadi tenang, slow-slow turun. Lagi pula apabila turun sampai ke bawah tu, jangan kita menggerakkan tangan. Jangan biarkan tangan bergerak. Kita keraskan tangan di situ. Tetapkan tangan di situ. Itu biasanya pada masa tidak tu banyak orang tu tidak mengamati di situ. 44-nya isti'nafu raf'ihima. Di sini tempat cerita tadi. Isti'nafu, mulai mengakatkan keduanya dua tangan. Memulai akadkan dua tangan. Di sini yang cerita tadilah itu ada khilaf. Jadi isti'naf tu maknanya mengikut yang itu dia selepas pada takbir tu tangan kita turun ke bawah. Apabila turun ke bawah tu, maka sunat mulaikan balik naik. Itu isti'nafu, mulai akad nak naik ke dada. Jadi turun ke bawah, kemudian mulai akad naik di sini. Jadi itu mengikut satu pendapat musannif pilihnya begitu. Tapi setengah dia katanya selepas turun tak turun ke bawah, turun ke dada terus. Tapi kalau turun ke bawah sampai ke paha, maknanya tangan kena naik balik. Maka tak naik balik tu adalah satu sunat lain pula. Itu khilaf pada cara dia nya. Daripada akad tangan ketika takbiratul ihram nak turun, betul turun dulu ke atau terus ke apa dia? Direct terus kepada sebelah bawah pada dada, atas pada pusat, itu ada khilaf di antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Gitu ya. Itulah maksud katanya memulai akad kedua tangan. Jadi selepas pada takbir itu kita lepas turun ke bawah, betulkan tangan, kemudian kita mulai balik akad tangan untuk nak letak di sebelah bawah pada dada, atas pada pusat. Itu adalah suatu sunat. Seterusnya 45, wad'ul yadaini, letakkan dua tangan, tahta sadri, tahta, di bawah dada, sebelah bawah pada dada. Dia tahta, di sini cakap tahta, sebelah bawah. Sebelah bawah pada dada. Dia tepat di dada kita ni, betul dengan tulang di depan tu dikatakan dada. Mana sebelah bawah tu bagi lepas pada tulang. Di sini sekat ada tulang tu dikira kata dada. Sekat di sini sampai sini dikira kata dada. Mana sebelah bawah pada tu. Wa antakunal yadani, dan bahawa ada dua tangan itu fauqas surrati, sebelah atas pada pusat. Jadi tangan kita letaknya itu satu sunat. Nak
cara nak pegang tangan, nak pegangkan tangan macam mana, tangan kanan atas kiri ke kiri atas tangan, itu sunat lain pula. Ni tempat yang kita nak letaknya ialah sebelah bawah pada dada, sebelah atas pada pusat. Kawasan tu lah. Sebelah atas pada dada, sebelah bawah pada dada, sebelah atas pada pusat. Sebab dia pun ada ada dua riwayat di sini. Ada dua lafaz hadis. Setengah hadis tu dia katanya ala sadrihi, atas dada. Atas dada. Atas dada mana sini. Atas dada maknanya sini. Tapi setengah hadisnya ialah tahta, bawah pada dada. Tu dia ada dua-dua. Maka sebab tu setengah mazhab lain tu dia tak macam kita, dia di sini. Sebab dia pegang dengan hadis katanya ala sadrihi, atas dada. Atas dada makna betul dengan dada. Betul dengan dadanya begini. Betul dengan dadanya begini. Tapi kita ambil yang mana? Yang katanya tahta, sebelah bawah pada dada, maknanya sebelah atas pada pusat. Kenapa begitu? Sebabnya yang kita ni terlebih selesa. Terlebih selesa sebab jadi maknanya relax lah sikit tangan kita ni. Macam kalau letak begini, cuba jemaah letak. Letak begini, jadi lama-lama nak jadi lengah. Maknanya dia kurang selesa di situ. Tetapi kalau kita letak sebelah bawah, bawah pada dada, atas pada pusat tu, jadi ada keselesaan. Di situlah sebab tu jangan kita kalau ada orang letak di atas betul dengan dada tu, itu biar dia lah. Tapi itu ingat katanya mazhab kita Syafi'inya, sunatnya sebelah bawah pada dada, sebelah atas pada pusat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab lain, ada setengah seperti mazhab Maliki, dia tak letak, dia lepas betul ke bawah begitu ya. Kita tengok kalau orang kat sebelah Maghribi, Jazair, Tunis, maka biasa mereka lepas turun sebab mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'inya ialah tangan tu bukan lepas begitu, hanya letak sebelah bawah pada dada, atas pada pusat. Tapi setengah-setengah dalam mazhab Hambali itu dia letak betul dengan dada sebelah atas. Itu serah kepada mazhab masing-masing lah. Kita mengikut cara mazhab Syafi'i. Yang lain mengikut mazhab lain. Itu tak payah kita kata pergi marilah. Semuanya ada perkataan daripada ulama ke semuanya. Kita mengikut cara yang diajar oleh Imam Syafi'i. Caranya begini. Mengikut cara mazhab lain pula cara dia letak tangan tu. Begitulah. Jadi pendekatannya yang kitanya ialah tangan tu nak letak ke mana ketika kita baca Fatihah, selepas pada kita takbiratul ihram, tangan kita tu di mana? Nak lepas ke, nak letak di mana? Maka jawabnya sunatnya kita letak sebelah bawah pada dada, sebelah atas pada pusat. Jadi kawasan itulah kita letaknya. Tepat nak letaknya di situ. Tapi kanan di atas kiri ke, kiri di atas kanan tu, itu lain cerita pula. Itu sunat lain pula. Nak berat ke sebelah kiri ke, artinya betul di tengah-tengah ke, artinya berat ke sebelah kiri sedikit ke, itu cara lain pula. Ini tepat nak letak tu, letak di situlah. Itu maksudnya wad'ul yadaini tahta sadri, sebelah bawah pada dada, wa an takunal yadan, dan bahawa adalah dua tangan itu fawqas surrati, sebelah atas pada pusat. Situ dah tepat dia ni. Kita akhir di situ. Kama katanya 46, an yakuna wad'ul yadaini ma'ilan qalilan ilal yasari jihatal qalbi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم